Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh dalam silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5 ni untuk bab yang kedua meh. Okey cikgu. Okey, dalam bab yang kedua ni tajuknya ialah pembezaan. Okey. Dan pembezaan ni meh merupakan satu konsep matematik okey di bawah bidang matematik yang dipanggil kalkulus. Okey, Amir pernah dengar kalkulus? Tak pernah cikgu. Ni first time Amir dengar cikgu. Memang betul Amir. Amir memang tak pernah dengar istilah kalkulus ni sebab ini adalah kali pertama Amir diperkenalkan dengan bidang matematik iaitu kalkulus ni Okey. Okey Amir, sebelum cikgu meneruskan pengajaran dan pembelajaran ni cikgu nak bagi tahu bab ni ada susah sikit Oh, betul ke cikgu? Ni Amir takut ni. Ish. Kamu ni janganlah takut-takut pula bukanlah susah macam mana sebab tajuk ni kan tak pernah belajar lagi, macam itulah, tak pernah diperkenalkan lagi, ni first time jadi maksudnya kat sini Amir kena berikan perhatian yang lebih sikit. Okey cikgu, okey. Cikgu akan ajar Amir slow and steady Cikgu nak pastikan Amir dan juga rakan-rakan Amir faham betul-betul bab kedua pembezaan ni Okey. Okey meh, dalam siri video yang pertama ni meh untuk bab yang kedua pembezaan ni kan. Okey, cikgu nak perkenalkan dulu apa yang dikatakan sebagai kalkulus secara am dia supaya Amir dapat gambaran awal tentang apa yang dikatakan sebagai kalkulus tu. Okey cikgu, okey. Okey, baik. Dalam matematik meh ada bidang matematik. Okey, antara bidang matematik meh Amir pernah dengar kan algebra. Pernah cikgu. Okey, algebra ini ialah ilmu matematik yang berkaitan dengan operasi aritmetik. Maksudnya di sini operasi yang melibatkan tambah, tolak, bagi, darab semua tu kan. Okey, yang melibatkan juga apa simbol-simbol, persamaan, ketaksamaan dan sebagainya. Itu kita panggil algebra. Okey, selain daripada algebra ada satu bidang matematik yang dikenali sebagai geometri. Geometri ni tentang apa? Amir tahu tak? Geometri ni tentang yang segi 3, segi 4, poligon semua tu kan cikgu kan? Yes, betul Jadi geometri ini adalah bidang matematik yang membincangkan tentang bentuk Okey, seterusnya bidang matematik lain iaitu statistik Jadi statistik ni digunakan dalam pengurusan data Okey, contohnya macam di sekolah kita kan, kita nak tengok berapa ramai pelajar yang lulus matematik, berapa ramai pelajar yang dapat straight A, macam itulah dan sebagainya Datuk Amir dapat result ataupun dapat keputusan peperiksaan semua tu kan. Itu berkaitan dengan statistik lah. Okey juga, okey. Yang ni saya faham. Okey, bagus Selain daripada itu kita ada bidang matematik yang dipanggil trigonometri. Trigonometri ini dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan segitiga. Mereka tahu kan macam sinus, kosinus, tangent, petua sinus, petua kosinus kan? Betul cikgu. Kita dah belajar cikgu dalam penyelesaian segitiga. Pandai pun. Itulah yang dikatakan sebagai trigonometri Okey, jadi ada satu lagi bidang dalam matematik ni yang kita baru nak belajar hari ni yang dipanggil kalkulus. Kalkulus ni ilmu matematik tentang apa tahu Tentang perubahan. Nampak? Tak pernah dengar kami kan? Perubahan apa cikgu Yang itulah yang kita nak belajar Apa itu perubahan nanti kita tengok Okey cikgu, okey. Okey dalam slide yang seterusnya ni cikgu nak perkenalkan apa yang dikatakan sebagai kalkulus. Baik, kalkulus ialah perbincangan konsep matematik yang melibatkan perubahan suatu entiti. Dekat sini ialah perubahan Perubahan entiti macam mana macam ni contoh dia mudah saja Amir tengok ini anak pokok kan. Anak pokok ni bila kita tanam satu ketika nanti dia akan besar. Di sini nampaknya anak pokok yang dulunya rendah kecil kan. Makin lama dia akan makin besar. Jadi nampak tak berlaku perubahan. Perubahan apa di situ kata tengok? Perubahan ketinggian dia, betul tak? Itulah yang dikatakan sebagai perubahan. Okey cikgu, okey cikgu. Faham. Okey, kita tengok contoh yang lain ni gambar Amir masa sekolah rendah tapi sekarang Amir dah sekolah menengah, dah makin handsome dah, betul tak? Jadi nampak tak perubahan di situ? Betul cikgu, betul. Okey, perubahan dari segi apa? Dari segi ketinggian cikgu. Betul Jadi berlaku perubahan ketinggian. Selain daripada tu apa Berat badan kot cikgu. Betul, bagus. Jadi berlaku juga perubahan berat badan, nampak tak? Inilah dia kalkulus Okey, selain daripada tu kita ambil contoh lagi. Belon ni kan. Belon ni sebelum kita tiup dan kemudian lepas kita tiup dia akan besar kan.
Macam tu. Jadi berlaku perubahan kan, daripada kecil ke besar. Nampak? Inilah dia perbincangan konsep matematik yang melibatkan perubahan suatu entiti. Boleh nampak tak gambaran secara keseluruhan apa itu kalkulus? Okey juga. Baik. Dalam bidang kalkulus ni ada dua konsep utama yang akan dipelajari, iaitu pembezaan dan pengamiran. Okey. Pembezaan ni kita belajar dalam bab 2, dan nanti bab ketiga kita akan belajar pengamiran. Jadi maknanya bab 2 dan bab 3 dalam silibus AdMaths KSSM tingkatan 5 ni merupakan bidang matematik yang dipanggil kalkulus. Boleh Okey juga. Okey, dalam slide yang seterusnya ni cikgu nak perkenalkan kepada Amir konsep pembezaan. Apa dia pembezaan? Okey. Pembezaan ialah perubahan suatu entiti yang terkait dengan perubahan suatu entiti yang lain. Amir faham ke ayat tu? Tak faham cikgu. Okey, tak apa. Cikgu tahu Amir tak fahamnya. Bukan Amir saja. Kawan-kawan Amir yang sedang belajar sekarang ni pun tak apa-apa nak jelas apa maksud dia. Okey, macam ni cikgu jelaskan. Okey, di sini cikgu ambil satu gambar, iaitu orang sedang meniup belon. Okey, belon ni kita bayangkan dia sebagai sfera lah, senang nak bincangkan. Okey, ini di peringkat awal belon tu besar ni lah. Lepas ditiup, nanti dia akan membesar. Maknanya di situ berlaku perubahan saiz dia. Di peringkat awal sfera ini dia mempunyai satu bacaan jejari dia. Yang kita tulis sebagai jejari asal. J asal ni lah jejari asal. Kemudian pada masa yang sama kita boleh dapat bacaan isi padu sfera ni. Kita nyatakan sebagai isi padu asal. Kita gunakan V di sini iaitu volume. Okey juga. Okey. Kemudian bila kita tiup, dia akan membesar. Jadi apa yang berlaku? Berlakulah perubahan jejari dia kan. Jejari dia semakin panjang. Jadi jejari ni kita panggil sebagai jejari baru. Okey. Dan pada masa ini kita dapat bacaan untuk isi padu sfera yang baru pula. Betul tak? Betul juga. Okey. Jadi maksudnya di sini Amir nampak tak? Berlakunya perubahan jejari, dalam masa yang sama berlakunya perubahan isi padu. Betul? Okey juga, betul. Yang itulah yang cikgu maksudkan, perubahan suatu entiti yang terkait dengan perubahan suatu entiti yang lain. Maksudnya apabila jejari ini berubah, maka isi padu juga akan berubah. Nampak tak? Dia terkaitlah antara isi padu dengan jejari ni. Baru Amir faham cikgu. Okey juga. Okey, di sini apa yang kita dapati ialah perubahan jejari. Jadi perubahan jejari ni kita simbolkan sebagai apa tahu? Kita simbolkan sebagai DJ. D itu maksudnya perubahan. Okey, dalam masa yang sama berlaku juga apa? Perubahan isi padu. Dan perubahan isi padu kita simbolkan sebagai DV. Ingat D itu adalah perubahan, V isi padu, jadi DV lah. Boleh Okey juga, boleh juga. Baik. Apa yang kita faham tadi di sini, berlaku kedua-dua ni secara serentak. Bila berlaku perubahan jejari, maka berlaku juga perubahan isi padu. Maka kita boleh tulis macam ini. Berlakunya apa? Perubahan isi padu terhadap jejari. Maksudnya di situ apabila panjang jejari berubah, maka isi padu juga akan berubah. Itu maksud dia. Boleh? Okey juga, boleh ke? Okey, perubahan isi padu terhadap jejari ni kita simbolkan sebagai ni dia, dV per dJ. Nampak? Menarik juga Apa menariknya Yalah, tak pernah tengok pun simbol ni. Suka Okey, di sini Amir jangan faham sebagai dV bahagi DJ tau bukan dia dV per DJ itu adalah simbol semata-mata bagi menyatakan perubahan isi padu terhadap jejari. Okey juga, okey. Itulah. Kalau Amir faham, cikgu rasa lega lah Harap-harap kawan-kawan Amir semua faham macam mana Amir faham Okey juga. Baik, kita teruskan.
Okey Meh, untuk slide yang seterusnya ni kita lihat contoh satu lagi Meh. Di sini biasa Meh lihat ni kan. Ni apa dia Meh? Cikgu, ni keropok je. Apa kaitan keropok dengan pembezaan ni cikgu? Ada kaitan lah Meh. Sebab apa? Bila kita goreng keropok ni, apa berlaku? Kan berlaku perubahan pada keropok tu. Iaitu keropok ni akan mengembang, betul tak? Betul juga cikgu selama ni kita makan keropok, tak pernah kita tahu cikgu ada konsep pembezaan kat situ cikgu Wish, hebat Amir berfikir sekarang. Yelah cikgu, bila cikgu dah tunjuk gambar ni. Okey, kita tengok daripada sini Meh. Apa yang berlaku di sini? Berlakunya perubahan perimeter, betul tak? Perimeter keropok ni akan berubah. Dia jadi semakin panjang lah, betul tak? Betul cikgu. Okey, kita nyatakan dia sebagai DP. Perubahan perimeter Okey, dalam masa yang sama Meh, perubahan apa yang berlaku Meh? Perubahan luas permukaan dia cikgu. Yes, betul. Bagus Berlaku juga perubahan luas permukaan. Kita nyatakan sebagai DL. Jadi maknanya di sini Meh, dua entiti ni akan berlaku secara serentak, kan? Jadi Meh, daripada situ dapatlah kita katakan bahawa berlakunya perubahan luas permukaan terhadap perimeter. Okey, dan kita akan simbolkan sebagai apa Meh? Kalau macam tu cikgu, sebagai DL per DP lah cikgu. Yes, tepat sekali. Bagus Meh. Meh dah mula faham Okey, cikgu faham. Okey Meh, dalam slide ni Meh, Meh tengok di sini gambar ni. Cuba Meh huraikan apa Meh faham. Di sini cikgu, gambar kita isi air dalam baldi. Okey, betul. Kemudian cikgu, air ni semakin lama dia semakin penuh lah cikgu. Okey, betul. Jadi dia ada ketinggian dia cikgu, tinggi dia H. Kemudian jadi cikgu, maksudnya di sini berlakunya perubahan ketinggian air tu cikgu. wow, betul Meh. Okey, bagus. Lagi Meh? Dalam masa yang sama cikgu, isi padu air juga akan bertambah. Berlaku juga di sini perubahan isi padu cikgu. Oi, bagus Meh. Kamu faham dah Meh? Okeylah cikgu. Okey Meh, seterusnya Meh, apa yang boleh Amir rumuskan di sini? Di sini apabila berlakunya perubahan ketinggian, dalam masa yang sama berlaku juga perubahan isi padu cikgu. Jadi kita boleh rumuskan berlakunya perubahan isi padu terhadap ketinggian cikgu. Okey, bagus. Okey. Kemudian Meh, kita nak simbolkan sebagai apa Meh? Kita akan simbolkan cikgu sebagai dV per dH lah cikgu. Wow, bagus. Yes. Faham Faham cikgu, faham. Seronok dengar Amir bila faham tajuk ni. Ini baru peringkat awal cikgu. Kenapa pula? Nanti peringkat pertengahan nanti lagi pening apa? Wish, jangan negative thinking positif Okey cikgu, okey. Okey Meh, di sini Meh, cikgu tunjukkan satu lengkungan graf lengkungan merah ni. Kemudian di sini Meh ada satu titik satu titik A ni. Okey, kemudian cikgu gerakkan titik ini. Okey, sekarang ni cuba Meh tengok apa yang Meh nampak. Saya nampak titik tu turun ke bawah lah cikgu. Ish, Amir ni itu pula yang dipikir. Fikirlah sikit Meh, kaitkanlah dengan apa yang kita belajar ni tentang perubahan tu. Oh, itu kan maksud cikgu. Oh cikgu, apa yang saya nampak ialah apabila nilai X berubah, maka nilai Y juga berubah cikgu. Betul cikgu? Pandai pun. Bagus Meh. Jadi nampaknya Meh di sini kalau nilai X ini berubah, maka nilai Y di sini juga berubah. Kita tengok sekali lagi. Betul cikgu, betul. Jadi maksudnya Meh kat sini, apa dia konsep yang Amir dapat kat sini? Maksudnya cikgu kat sini berlakunya perubahan Y terhadap X lah cikgu kan? Wow, bagus Meh, bagus. Yang itu yang cikgu nak Okey, jom kita tengok slide ni. Okey Meh, berdasarkan kepada apa yang kita lihat tadi Meh, di sini ada satu lengkungan. Di atas lengkungan ini ada satu titik di sini, titik A. Kemudian kita gerakkan titik A ini. Jadi apa yang kita perhatikan tadi Meh? Berlaku perubahan X cikgu. Yes, okey. Jadi perubahan X kita nyatakan sebagai dx lagi Meh? Dalam masa yang sama juga berlakunya perubahan nilai Y. Okey, kita nyatakan sebagai dy
Okey, maka di sini berlaku serentak antara perubahan X dan juga perubahan Y. Maka kita boleh rumuskan apa Berlakunya perubahan Y terhadap X, cikgu. Yes, okey, Amir faham kan? Okey, perubahan Y terhadap X ini kita tulis dalam simbol matematik, kita akan tulis sebagai apa dy per dx lah, cikgu. Yes, betul. Okey. Yang ini yang kita mau iaitu dy per dx. Okey kalau cikgu tanya dy per dx tu apa dy per dx ni maksud dia perubahan Y terhadap X lah, cikgu. Betul-betul. Pandai pun Dah faham Faham, cikgu? Itulah dia tentang pembezaan Okey, cikgu. Okey seperti mana yang cikgu katakan, dalam kalkulus ini ada dua konsep yang dipelajari, iaitu pembezaan dan pengamiran. Cikgu, memang istilah dia pengamiran, cikgu. Kenapa Cikgu tengok dah tu, ada nama Amir tu. Oh, iya kau. Betul juga Pengamiran tu maksudnya kata dasar dia Amir lah kan, cikgu kan? Taklah Pengamiran tu kata dasarnya ialah kamir, K-A-M-I-R, bukan Amir. Oh, ya kan, cikgu? Ingatkan Amir. Bukan. Okey, apa dia pengamiran? Pengamiran ialah songsangan kepada pembezaan. Yang ini cikgu tak berikan penerangan secara terperinci Nanti kita akan belajar dalam bab yang ketiga Okey, cikgu, okey. Cuba cikgu beri gambaran awal lah, mengatakan bahawa pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan. Dan pengamiran ni ditulis seperti ni ini simbol dia. Wow, cikgu. Ini apa pula, cikgu Itulah cikgu kata, sabarlah, nanti bab 3 pengamiran kita akan jumpa lah simbol-simbol ni. Inilah simbol pengamiran. Tak sabarlah, cikgu, nak belajar pengamiran ni. Macam menarik je. Okey, sabar sabar sampai masa kita belajarlah. Okey Okey, cikgu. Okey dalam slide ni cikgu nak tunjukkan contoh penggunaan kalkulus dalam persekitaran kita. Okey, yang pertama tengok gambar aja ni. Ni gambar apa ni tau? Ini gambar bakteria. Nampak di sini kadar pertumbuhan populasi bakteria dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi di sini menggunakan kalkulus lah. Okey, cikgu, okey. Baik, selain daripada tu nampak ni LRT Okey, hal laju dan pecutan bagi sesebuah LRT. Jadi untuk mengukur hal laju dan pecutan ni dia menggunakan kalkulus sebab hal laju itu ialah perubahan sesaran, manakala perubahan hal laju mentarifkan apa yang dikatakan sebagai pecutan. Okey, cikgu, okey. Baik, selain daripada tu kita ni ambil tengok apa ni. Ini roller coaster roller coaster ni akan dibuat oleh engineer yang hebat dan di sini dia akan menggunakan kalkulus untuk apa tahu? Untuk menentukan kecerunan bagi setiap titik, bagi menentukan keselamatan roller coaster ni. Jadi dia buat design tu dia bukan buat sebarangan dia ada ukuran-ukuran tertentu kalau tak bahaya kan, betul tak? Betul, cikgu, betul. Okey, seterusnya kita tengok contoh lain ini dalam industri pembuatan tin minuman ni kan. Jadi dalam mengukur isi padu maksimum dalam sebiji tin minuman ni juga dia memerlukan kalkulus Okey. Selain daripada tu ni adalah tumor dalam bidang perubatanan. Jadi kita boleh mengukur kadar pertumbuhan tumor. Okey. Jadi dia memerlukan kalkulus Begitu juga dalam sistem peredaran darah. Dan bukan ini saja dan macam-macam lagi khususnya dalam bidang sains dan teknologi ilmu-ilmu perbuatan, kejuruteraan dan sebagainya memang sepenuhnya akan menggunakan kalkulus ni. Itulah sebabnya kita kena belajar tentang kalkulus ni Okey, untuk pengetahuan nama kalkulus ni adalah teras kepada admaths tau maksudnya kat sini kalau kamu tak belajar kalkulus ni seolah-olah macam kamu tak belajar admaths lah. Oh, macam tu, cikgu cikgu, maksudnya kalkulus ini penting untuk bidang sains dan teknologi lah, cikgu kan? Betul betul. Memang menjadi satu keperluan utama bila Amir nak masuk bidang sains teknologi nanti kan. Amir perlu tahu bidang kalkulus ni Okey, jadi dengan tu Amir belajar betul-betul tentang kalkulus ni bagi faham Okey, cikgu, okey.
Baik meh, kita berhenti di sini dulu untuk siri video yang pertama ni, pengenalan tentang kalkulus. Jadi meh, video seterusnya nanti meh kita akan mula mendalami apa yang dikatakan sebagai pembezaan. Okey meh, kita jumpa lagi. Okey cikgu.